Assalamualaikum murid-murid. Saya Cikgu Aziza binti Ali, guru sains dari Sekolah Kebangsaan Pulau Nia. Cikgu harap semua kamu berada dalam keadaan sihat saja. Sebelum cikgu memulakan pengajaran pada hari ini, cikgu minta kamu semua duduk dalam keadaan selesa dan beri perhatian pada pengajaran cikgu. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah tentang pernafasan manusia. Siapa di antara kamu yang tahu bagaimana manusia bernafas? Apakah organ pernafasan manusia? Untuk standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini iaitu 2.1.1, mengenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan. 2.1.2, memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di paru melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. 2.1.3, membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu bagi 3 di sini. Yang pertama, objektif yang kita nak capai. Yang pertama, mengenal pasti 3 organ yang terlibat dalam proses pernafasan dengan betul. Kedua, memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di paru melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Ketiga, membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas. Sekarang cuba kamu perhatikan organ yang terlibat dalam proses pernafasan manusia seperti dalam gambar yang ditunjukkan. Perhatikan kedudukan hidung, saluran trachea dan paru. Untuk pengetahuan kamu, organ pernafasan manusia ialah paru. Manusia bernafas melalui hidung atau mulut. Organ yang terlibat semasa manusia bernafas ialah hidung, trachea dan paru. Semasa bernafas, manusia menyedut udara ke dalam paru dan kemudian menghembus semula udara keluar dari paru. Pernafasan manusia melibatkan aktiviti menarik nafas dan menghembus nafas. Perhatikan laluan udara yang ditunjukkan. Semasa kita menarik nafas, oksigen disedut masuk ke dalam paru. Udara yang disedut ini mengandungi lebih banyak oksigen. Sekarang kamu perhatikan pula aktiviti semasa menghembus nafas. Semasa menghembus nafas, karbon dioksida dan wap air dari paru akan disingkirkan. Udara hembusan ini mengandungi lebih banyak karbon dioksida. Seterusnya, perhatikan carta akhir yang cikgu tunjukkan. Anak panah di atas yang berwarna biru menunjukkan laluan udara semasa menarik nafas, iaitu bermula dari hidung, kemudian udara akan melalui saluran trachea dan akhirnya sampai ke paru. Seterusnya, untuk aktiviti menghembus nafas, udara akan dikeluarkan semula dari paru, kemudian melalui saluran trachea
dan akhirnya dikeluarkan melalui hidung. Sekarang perhatikan video yang cikgu tunjukkan. Beberapa orang pelajar sedang bermain bola sepak di padang sekolah. Walaupun pagi itu sejuk, mereka tetap berpeluh. Aktiviti ini juga membuatkan mereka bernafas dengan sangat cepat. Apakah proses-proses hidup yang dijalankan oleh mereka? Pernafasan adalah satu proses hidup yang melibatkan udara disedut ke dalam badan dan disingkirkan daripada badan. Cara manusia bernafas dan organ yang digunakan untuk bernafas berbeza daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bahagian-bahagian badan yang berkaitan dengan proses pernafasan manusia adalah hidung, trakea dan peparu. Manusia normal mempunyai dua peparu, peparu kanan dan kiri. Hidung disambungkan ke peparu oleh trakea, salur udara. Hidung dan trakea membentuk saluran pernafasan. Saluran pernafasan membolehkan udara daripada hidung memasuki peparu. Respirasi adalah proses mengambil oksigen di dalam udara yang kita sedut dan menyingkirkan karbon dioksida dan wap air di dalam udara yang kita hembus keluar. Peparu dipanggil sebagai organ pernafasan kerana pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida berlaku di situ. Pernafasan manusia melibatkan aktiviti menarik nafas dan menghembus nafas. Perhatikan laluan udara yang ditunjukkan. Semasa kita menarik nafas, oksigen disedut masuk ke dalam peparu. Udara yang disedut ini mengandungi lebih banyak oksigen. Sekarang kamu perhatikan pula aktiviti semasa menghembus nafas. Semasa menghembus nafas, karbon dioksida dan wap air dari peparu akan disingkirkan. Udara hembusan ini mengandungi lebih banyak karbon dioksida. Seterusnya, perhatikan cakra air yang cikgu tunjukkan. Anak panah di atas yang berwarna biru menunjukkan laluan udara semasa menarik nafas, iaitu bermula dari hidung, kemudian udara akan melalui saluran trakea dan akhirnya sampai ke peparu. Seterusnya, untuk aktiviti menghembus nafas, udara akan dikeluarkan semula dari peparu, kemudian melalui saluran trakea dan akhirnya dikeluarkan melalui hidung. Sekarang perhatikan video yang cikgu tunjukkan. Michael mengambil bahagian dalam perlumbaan pada hari sukan sekolah. Walaupun dia menang perlumbaan tersebut, dia termengah-mengah di garisan penamat. Jurulatih mengatakan bahawa Michael termengah-mengah kerana dia perlu menyedut lebih banyak udara ke dalam peparunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan untuk pernafasan. Pernafasan adalah proses pengambilan udara ke dalam badan dan menyingkirkan udara keluar daripada badan. Pengambilan udara dipanggil menarik nafas dan udara tersebut dipanggil udara yang disedut. Menyingkirkan udara dipanggil menghembus nafas dan udara tersebut dipanggil udara hembusan. Peparu dilindungi oleh tulang rusuk dan diafragma membantu mengawal tekanan dalam peparu. Apabila kita menarik nafas, udara masuk ke dalam badan melalui hidung atau mulut. Semasa menarik nafas, dada bergerak ke atas dan keluar. Diafragma mengecut dan mendatar. Ini menyebabkan dada dan peparu mengembang. Pada masa yang sama, udara mengalir melalui hidung, turun ke trakea dan kemudian ke peparu. Udara yang disedut kaya dengan oksigen dan mempunyai kurang karbon dioksida berbanding udara hembusan. Oksigen diserap oleh badan dari peparu. Apabila kita menghembus nafas, udara keluar daripada badan kita melalui hidung atau mulut. Semasa menghembus nafas, dada bergerak ke bawah dan ke dalam. Diafragma mengendur dan melengkung ke atas.
dada dan peparu kembali kepada saiz asal. Pada masa yang sama, udara mengalir keluar daripada peparu ke trakea dan keluar melalui hidung atau mulut. Udara hembusan mempunyai kurang oksigen tetapi mengandungi wap air dan lebih banyak karbon dioksida daripada udara yang disedut. Karbon dioksida disingkirkan ke peparu oleh badan. Seterusnya, perhatikan pula keadaan pergerakan dada semasa kita menarik nafas dan menghembus nafas. Cuba kamu bandingkan di antara dua rajah yang cikgu tunjukkan. Untuk mendapatkan penjelasan, mari kita lakukan aktiviti menarik nafas dan menghembus nafas bersama-sama. Cikgu minta kamu semua berdiri untuk melakukan aktiviti ini. Semasa melakukan aktiviti ini, cikgu minta kamu memegang dada untuk merasai pergerakan dada kamu. Lakukan aktiviti mengikut arahan cikgu. Sekarang, dalam keadaan tangan di dada, cuba kamu tarik nafas, kemudian hembus nafas. Adakah terdapat perbezaan pergerakan dada kamu semasa kamu menarik dan menghembus nafas? Semasa menarik nafas, udara disedut masuk melalui hidung, dada kita akan menaik dan mengembang. Okey. Semasa menghembus nafas pula, udara akan dikeluarkan dari peparu dan dada kita akan menurun dan mengempis. Okey, kamu rasa tak tadi semasa kamu melakukan aktiviti menarik dan menghembus nafas? Berdasarkan aktiviti yang kita lakukan tadi, cuba kamu lengkapkan maklumat tentang pergerakan dada. Okey, di sini cikgu berikan tentang tujuan. Tujuannya adalah untuk menyiasat pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas. Pemerhatiannya, cikgu nak kamu isikan berdasarkan aktiviti yang kita lakukan tadi, iaitu bagaimana pergerakan dada semasa menarik nafas dan menghembus nafas. Okey. Semasa kamu menarik nafas tadi, keadaan dada akan menaik dan mengembang. Kemudian semasa menghembus nafas pula, keadaan dada akan menurun dan mengempis. Okay, kesimpulannya di sini kamu dapat nyatakan iaitu dada kita akan mengembang apabila udara disedut masuk dan dada akan mengecut apabila udara dihembus keluar. Okay, sekarang perhatikan video yang ditunjukkan. Belajar bareng Bu Tiwi yuk. Science time. Hai semuanya, Totoro kembali lagi. Kali ini di kanal Belajar Bareng Bu Tiwi, Totoro mau mengajak kalian semua untuk lebih memahami alur pernapasan manusia dengan lagu. Siapa yang suka Doraemon? Ayo kita mulai bernyanyi. Kita hirup oksigen lalui lubang hidung, disaring rambut dilembabkan lendir hidung, lalu masuk trakea disaring bulu getah.
getar. Ia akan menolak semua benda asing. Masuk ke bronkus dan bronkiolus. Yeay, paru-paru. La la la, bertukarlah udara di alveolus. Kita hidup oksigen lalui lubang hidung, disaring rambut dilembabkan lendir hidung. Lalu masuk trakea, disaring bulu getar. Ia akan menolak semua benda asing. Masuk ke bronkus dan bronkiolus. Yeay, paru-paru. La la la, bertukarlah udara di alveolus. Kita hirup oksigen lalui lubang hidung, disaring rambut dilembabkan lendir hidung. Lalu masuk trakea, disaring bulu getar. Ia akan menolak semua benda asing. Masuk ke bronkus dan bronkiolus. Yeay, paru-paru. La la la, bertukarlah udara di alveolus. La la la, itulah proses kita saat bernapas. Bagaimana? Jadi lebih paham kan? Selalu semangat ya belajarnya. Nantikan konten belajar bareng Bu Tiwi berikutnya. See you in the next video. Bye-bye. Untuk mengakhiri pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu beri 5 soalan untuk kamu jawab. Okey, yang pertama, apakah organ pernafasan manusia? Kedua, kenalkan organ yang terlibat semasa manusia bernafas. Ketiga, tuliskan laluan udara masa manusia menarik nafas. Keempat, apakah gas yang disedut semasa manusia menarik nafas dan menghembus nafas? Soalan kelima, bagaimanakah keadaan paru seorang perokok? Okey, itu saja soalan dari cikgu. Jadi, selamat menjawab. Okey, sekian dulu dari cikgu. Jumpa lagi untuk sesi berikutnya. Sekian, terima kasih.